Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ni kita akan bincang the third subtopic dalam chapter 4 ni, yang mana kita akan bincangkan berkenaan isomerism. Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Macam saya cakap tadi, episod kali ini kita akan bincang berkenaan isomerism. Isomerism merupakan the third subtopic dalam silibus kita, yang mana kita akan bincangkan beberapa jenis isomer yang baru. Di peringkat sekolah, kita dah diperkenalkan dengan konsep isomer. Cuma di sini kita akan discuss dengan lebih mendalam. Walau bagaimanapun, untuk video berkenaan isomer ni saya akan bahagikan kepada 3 episod. Okey, dalam episod yang pertama ni, ini adalah aim kita. Okay, apa yang kita nak buat adalah kita nak try define apa itu isomerism, constitutional isomerism and stereo isomerism. But stereo ni saya akan bawa dalam video yang akan datang. Kita nak identify and also construct constitutional isomers. Okay, kita ada 3 jenis, iaitu chain isomer, positional isomer and also functional group isomers. Okay, so kita akan tengok dulu apa itu isomerism. Isomerism is defined as the phenomenon yang mana ada dua compound atau lebih yang mempunyai chemical formula yang sama, tetapi dia punya structural formula dia berbeza. Okay, so kita ada 2 jenis isomerism. So isomer ni kita boleh bahagi kepada 2, iaitu constitutional isomerism and also stereo isomerism. In this video, kita hanya akan fokus pada constitutional isomerism. Apa itu constitutional isomerism? Constitutional isomerism is defined as the isomer that have the same molecular formula but differ in order of attachment of atom. Okay, dia juga dikenali sebagai structural isomerism. Okay, so constitutional ataupun structural isomers are the same thing. Okay, di sini yang membezakan dia adalah, okay, untuk structural isomer ni, cara dia sambungan dia. Okay, dan disebabkan cara sambungan dia tu, dia akan menyebabkan susunan atom tu jadi berbeza, menyebabkan kita ada 3 jenis of isomers. Okay, yang pertama adalah kita boleh dapat chain isomerism, yang kedua adalah positional isomerism, and yang ketiga adalah functional group isomerism. So kita akan tengok the first one, which is chain isomerism. Untuk chain isomerism, dia adalah possibility yang mana kita ubah susunan rantaian karbon. Chain, rantai. So kita akan tengok pada perubahan pada rantaian karbon. Okay, so contoh kalau kita ada compound C4H10. Okay, so kita boleh lukis dia macam ni dalam bentuk straight chain, which is nama dia adalah butane. Tetapi saya juga boleh ubah susunan rantaian karbon dia dengan cara saya potong karbon yang di hujung ni, saya bawa dia pergi ke tengah. So bila saya bawa pergi ke tengah, nama dia dah berubah, dia jadi 2-methyl propane. Bear in your mind that yang kita ubah di sini adalah position of rantaian karbon. Bila kita kacau rantaian karbon saja, dia akan jadi chain isomerism. Okay, so kalau kita nampak di sini bahawa salah satu karbon tu yang atas ni berada dalam rantaian karbon yang lurus tu, straight chain. Tetapi yang ini, salah satu karbon tu berada di cabang, branching dia tu. So ini menyebabkan dia adalah isomer to each other, dan nama pun dah jadi berbeza. Bila nama pun jadi berbeza, dia adalah isomer to each other. Okay, so berhati-hati jugalah bila lukis isomer ni. Okay, kadang-kadang awak rasa awak potong 2 ini. Okay, kadang-kadang awak boleh buat yang awak potong 2 yang hujung ni. Okay, 2 yang hujung ni awak sambung di sini. Okay, bawa pindah tu, dia akan jadi macam ni. Okay, so dia akan jadi dia akan jadi macam ni. C, awak ambil 2 yang hujung tu, awak sambung di sini. C. So actually dalam konsep kimia, kita akan kira rantaian karbon yang paling panjang. So kalau contoh macam ni, awak buat ni structure macam ni, it is just the same. Okay, dia hanyalah sama saja dengan yang ini. So ini bukanlah kamu punya isomer. Okay, berhati-hati di situ. Okay, so teknik pemberian nama ni actually dah diajar dekat sekolah, tapi kita akan ulang balik dalam chapter 5 nanti. Okay, so dia sangat membantu kalau kata anda tahu cara nak bagi nama atom molekul compound organik. Okay, so kita tengok yang the next one. Okay,
dalam chain isomerism lagi, kita akan kita ubah position of carbon chain. Saya tekankan di sini, kita ubah position of carbon chain. Contoh macam ini. Ini nama dia adalah 2-methyl pentane. Okey, dan saya boleh ubah kedudukan CH3 ni. Saya buat pergi ke tengah, nama dia jadi 3-methyl pentane. So since kita ubah rantaian karbon, kita ubah position of rantaian karbon. Remember, chain isomer untuk rantaian karbon. Bermaksud kita dah ada a pair of chain isomerism di sini. So walaupun last name dia sama, pentane, tetapi kita ubah kedudukan rantaian karbon, so dia adalah chain isomerism. So kita tengok lagi satu example. Kalau dalam cyclic compound, sini adalah ni adalah cyclo 1 2 3 4 5 cyclopentane, methyl 1,2-dimethyl cyclopentane. Tapi kalau saya ubah kedudukan methyl tu jadi 1,3-dimethyl cyclopentane, disebabkan kita ubah carbon, dia adalah chain isomerism. Kita ubah rantaian carbon, dia adalah chain isomerism. So sama saja konsep dia, sama ada dia aliphatic. Aliphatic means straight chain macam ni, ataupun cyclic. Aliphatic. Term aliphatic dan cyclic ni kita tengok dalam organic hydrocarbon nanti. Chapter 5. Teruskan tengok example 1. Example 1 dia minta draw all possible isomer for C5H12. I will teach you how to draw this. First kali you lukis dulu carbon. Skeleton dia mesti letak carbon dulu. Ada 5 carbon kan? Letak macam ni. Lepas tu setiap carbon boleh buat 4 bond. So you buatlah 4 bond. 1 2 3. 1 2 1 2 1 2 1 2 1. So you lengkapkan bilangan hidrogen dia. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So ini adalah dia punya straight chain. So from here, kalau kita tengok kita ada 5 carbon, 12 hydrogen, sudah cukup. So next one dia minta isomer. So isomer yang kita boleh buat, sebab ni adalah rantaian carbon, dia cuma ada rantaian carbon kan. So dia akan ada straight chain saja. So apa kita akan buat adalah, untuk chain isomer kita akan potong di hujung. Kita potong di hujung, kita ikat dia di tengah. So dia akan jadi C H H2 C H C H2. Nampak yang kuning tu? Yang kuning ni saya ikat di sini. Tarik turun C H3. Dan yang hijau ni hidrogen tu masukkan dia di sini. Alright. Boleh tak kita buat lagi? Actually boleh. Kita boleh ambil yang ini pula. Potong tu, ikat dia di tengah. Dia akan jadi carbon. Sebab 3 dia tinggalkan. So sini dah ada tadi 1 carbon. Atas ni pun kita tarik dia 1 carbon. Alright. So ini adalah CH3. Ini pun CH3. Yang atas kita pindah pun adalah CH3. Yang di siring ni pun H2. Ambil H ni pindah ke situ, jadilah CH3. You bila lukis ni tak kisah dah sekarang ni, dia tak cakap pun dalam bentuk apa kan. You boleh combine, up to you. Doesn't matter. So ini adalah cara macam mana kita lukis isomers untuk C5H12. Kita teruskan dengan next one, which is positional isomerism. Positional isomerism ni akan terjadi bila kita ubah important group ataupun important functional groups daripada kedudukan dalam kita punya rantaian karbon. Contoh macam ni. Ni adalah nama dia 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. So dia adalah alkane, pentane. Pada karbon kedua ada bromin. So dia akan jadi 2-bromopentane. Kalau saya ubah kedudukan bromin ni, dia akan jadi pada karbon ketiga, so jadi 3-bromopentane. Kita ubah kedudukan bromin.
Okay, kalau tadi kita kacau dia punya rantaian karbon, tapi di sini kita ubah functional group dia, which is bromine. So dia akan jadi adalah type of positional isomerism. You ubah position of bromine tu. So kita ubah kedudukannya pada karbon kedua pergi karbon ketiga. Inilah positional isomerism. Okay, so kita tengok positional isomerism in alkene pula. Contoh ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dia adalah pentene pada karbon pertama. So dia adalah 1 pentene. Kita boleh ubah kedudukan double bond tu. Jadi pada karbon kedua, which is dia adalah 2 pentene. Okay, dalam cyclic compound pula, kalau kita ubah kedudukan bromine dengan ni, daripada 1 bromo 2 chloropentane jadi 1 bromo 3 chloropentane. So ubah position functional group ni menyebabkan dia jadi positional isomerism. Okay, so next one adalah functional group isomerism. Untuk functional group isomerism, kita adalah compound tu dia mempunyai molecular formula yang sama, tetapi dia adalah isomeric in term of functional group, sebab bila dia punya susunan tu menyebabkan dia ada functional group yang lain. For your information, kita boleh ubah cara atom tu ikat to each other, menyebabkan dia akan ubah automatically dia punya functional group. Okay, kita ada 4 possible pair yang akan ada isomeric to each other, which are, first one adalah alcohol dengan ether. Lepas tu kita ada aldehyde and ketone, carboxylic acid and ester, and alkane and cycloalkane. Okay, those compound akan bertindak balas secara berbeza. Okay, so yang general formula ni kalau nak ingat tak apa, tak nak ingat tak apa, tak penting. Yang penting ni adalah pasangan ini. Okay, kalau you tak ingat dia punya functional group, yang macam mana general formula dia, you akan ada masalah nanti. Kita tengok yang pertama, isomerism between alcohol and ether. Okay, disebabkan kedua-dua mempunyai form general formula yang sama, which is CnH2n plus 2O, mereka boleh, kalau diorang ada functional group yang sama, kalau diorang ada bilangan atom yang sama, diorang adalah isomer to each other. Kalau alcohol, dia general formula dia adalah ROH. Kalau ether dia adalah ROR. Okey. So kalau kita tengok sekarang ni, kita diberi example C3H8O. Macam saya cakap tadi, dia adalah pair untuk alkohol dan ether. So untuk alkohol, okey, dia mestilah rantaian karbon OH. Kita ada 3 karbon, susunlah 3 karbon. 1, 2, 3. Okey. So lepas tu kita ada O. Next, kita lengkapkan bilangan hidrogen dia. Setiap satu karbon akan buat 4 bonding. So, ini tak cukup 3. Ini tak cukup 2. Ini pun tak cukup 2. Oksigen akan buat 2 bonding. So, kita akan dapat apa ni? 1, 2, 3. So, dia adalah prop pada karbon yang pertama. So, 1 propa alkohol propanol. Okay, next one, kalau ether ROR, so dia mesti adalah karbon, ada oksigen, lepas tu kita ada karbon. Okay, setiap satu karbon akan buat 4 bonding. So oksigen buat 2 bonding. So nama dia adalah ethyl methyl ether. So kalau kita tengok dekat sini, both mempunyai bilangan atom yang sama, tetapi cara susunan atom yang beza, menyebabkan dia ada functional group yang berbeza. Okay, untuk alkohol functional group dia adalah hydroxyl, manakala untuk ether functional group dia adalah alkoxy. Okay, teruskan dengan next one, which is aldehyde and ketone. Both aldehyde and ketone mempunyai general formula yang sama, iaitu CnH2nO. Dan walaupun mereka dari functional group yang sama, iaitu carbonyl, tetapi ada tapi di sini. Tetapi disebabkan cara reaction dia berbeza, aldehyde and ketone are considered as two separate identity. Okay, so what you have to know here is, kalau aldehyde, dia punya general formula dia adalah RC double bond OH. Kalau ketone, dia adalah RC double bond OR. Itu sangat penting di sini. So kalau contoh, kalau kita ada C3H6O, dia mesti ada untuk aldehyde dan juga ketone. Okay,
dia mesti ada 3 carbon, tapi dia mesti ada C double bond O dan mesti ada H kat sini. So kita ada baki lagi 3 carbon, 2 carbon kan. So letaklah 2 tu, 1, 2. And then pada setiap carbon akan buat 4 bonding. So dia adalah 1, 2, 3, ni 4, 1, 2, dia perlukan lagi 2 saja. Okay, so sebab dia ada 3 carbon, so dia adalah prop. Okay, prop, dia ada lihat dia akan jadi propanal. Okay, manakala untuk ketone dia mestilah R, C double bond O, R. Dia mesti diambil oleh carbon. So since kita ada 3 carbon, ini sajalah possible arrangement kita. Dan setiap carbon memerlukan lagi 3 hydrogen. So CH3, C double bond O, CH3. So ini menyebabkan nama dia akan jadi propanone. Okay, so ini adalah functional group isomerism untuk aldehyde dan juga ketone. Next one, between alkene and cycloalkane, sama juga sebab reason dia adalah mereka mempunyai general formula yang sama. So dia akan ada isomer to each other. Untuk alkene, okay, dia adalah carbon-carbon double bond. So dia mesti ada C double bond C. Dan juga kita ada cycloalkane. Untuk alkene kita, dia mesti ada C double bond C. Lepas tu dia ada satu lagi carbon lah. Okay, so 3 carbon kan. So setiap carbon akan buat 4 bonding. So ini memerlukan lagi 3. This one ada 1, 2, 3, dia memerlukan lagi 1 saja. This one ada 1, 2, dia memerlukan lagi 2. So disebabkan dia 3 carbon, nama dia adalah prop. Dan dia adalah alkene, so dia akan jadi propene. Cycloalkane macam mana? Cycloalkane dia adalah cyclic. So dia adalah gelang. Dia mesti susun dalam bentuk gelangan macam ni. Setiap satu carbon memerlukan 4 bonding. Dia ada 1, 2, so kita ada lagi 2 di sini. Okay, so dan lagi 2 juga di sini. So nama dia akan jadi cyclopropene. Okay, so ini adalah functional group isomerism untuk alkene dan cycloalkane. Kita teruskan with the next one, which is functional group isomerism between carboxylic acid dan juga ester. Okay, sama juga macam tadi, sebab case dia adalah dia mempunyai bilangan carbon, bilangan atom yang sama, so dia adalah isomeric to each other. So kalau carboxylic acid, dia punya general formula dia adalah R, C double bond O, OH. Tapi kalau ester dia adalah R, C double bond O, OR. Disebabkan bilangan carbon atom yang sama, so dia punya general formula untuk carboxylic acid kita. Okay, disebabkan dia mempunyai general formula yang sama, so dia akan adalah isomeric to each other. But disebabkan dia berbeza, dia punya functional group untuk carboxylic acid, functional group adalah carboxyl. Untuk ester, carbon functional group adalah carboalkoxy. So cara reaktiviti dia akan berbeza. So kita tengok yang pertama, untuk carboxylic acid dia mestilah ada C double bond O, OH. Ini mesti ada. So dia ada lagi 2 carbon kan. So kita sambunglah di belakang dia. Dan setiap satu carbon akan buat 4 bonding. Pun buat 2 lagi. So tempat. Nama dia akan jadi propanoic acid. Kalau ester pula dia adalah R, C double bond O. Dia mesti ada C double bond O, R. R kita adalah mesti start dengan carbon. R pun mesti start dengan carbon. So since kita nak guna 3 carbon, dah cukup lengkapkan bilangan hidrogen kita. Okay, check balik semua. Bilangan atom cukup, bonding pun cukup. So remember ya. So tips kat sini, carbon always 4 bond, oxygen always 2 bond, hydrogen always 1 bond. Okay, kalau ada nitrogen is always 3 bond. Ni sangat penting lah. Kita dah tengok benda ni dalam chapter 4 semester lepas. So dalam episod kali ni, kita dah discuss 3 jenis structural isomer, which are chain isomerism. Remember, chain isomer kita ubah rantaian carbon. Kita dah bincang pasal positional isomerism, yang mana kita ubah kedudukan functional group dia.
Dan juga kita bincang pasal functional group isomerism yang ada 4 pasang tu, iaitu aldehyde ketone, alkohol ether, carboxylic acid ester, and juga alkene and cycloalkane. I really hope you enjoy this video. Dalam video akan datang, kita akan bincang berkenaan stereoisomer, something yang new for you, tetapi dia sangat fun untuk dibelajar. Okay, with that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum. Bye.